Okey, Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video kita pada kali ini, saya akan sambung chapter 4, Chemical Bonding. Okey, and kita dah masuk subtopik yang baru, 4.2, Molecular Shape and Polarity. Jadi apa yang kita akan go through di dalam video ini? Okey, kita tengok learning outcomes. At the end of this lesson, you should be able to, kita akan go through A. Awak akan belajar satu teori, Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory, VSEPR Theory. Teori yang baru. Dan yang kedua, by using that theory, you are able to draw the basic molecular shapes, linear, trigonal, planar, tetrahedral, trigonal, bipyramidal, and octahedral. And you're going to predict and explain the shapes of molecule and bond angles in a given species. Okay, for D dengan E nanti baru kita akan go through. Jadi kita tengok dulu apa sebenarnya VSEPR theory ni. Okay, so for example kita ada PF5. Jadi ini adalah Lewis structure yang awak dah belajar in 4.1. That's why saya cakap Lewis structure is very important. So awak dah kira elektron and awak dah lukis. So ini awak dapat. Okay, untuk PF5 punya Lewis structure. Okay. And then, actually, kita akan tengok central atom. Okay, so central atom adalah P. Dan kita akan tengok berapa bilangan elektron pair surrounding the central atom. Okay, jadi awak kena faham, dekat setiap bond ini ada 2 elektron. So, F akan bagi 1 elektron, P akan bagi 1 elektron dekat sini. So, when they share elektron, baru dapat covalent bond. Jadi setiap bond ni ada elektron pair. Jadi dekat phosphorus ni ada berapa elektron pair? Ada 1 dekat sini, 2, 3, 4, 5. 5 elektron pair. Okay, so apa kena mengena dengan elektron pair ni? Okay, so this is the assumption from the theory. Elektron pair sebab dia elektron. Bila elektron kan charge saja adalah negatif. So elektron pair ataupun bonding pair, kenapa bonding pair? Sebab dia dekat bond. Okay, in the valence shell repel one another. So maksudnya elektron dekat sini akan repel dengan elektron dekat sini, yang di sini, sini, semula each other. Okay, one another. So bila ada repulsion ini, okay, dia akan memberi posisi, position of the atoms. And this is the study of molecular geometry. So, awak kena faham geometry ni sama maksud dengan shape, bentuk. Okay, so kalau kita cakap pasal molecular geometry, kita cakap pasal molecular shape, it's a same thing. Okay, benda yang sama. Sini datangnya VSEPR theory. So, what is VSEPR? Okay, before that, molecular geometry is the 3D arrangement of atoms in a molecule, affects physical and chemical properties. Okay, this molecular geometry, so bentuk-bentuk untuk setiap compound sebenarnya is predicted by using valence shell electron pair repulsion theory, VSEPR theory. What is VSEPR? So, by using this theory, kita boleh predict apakah bentuk compound-compound tersebut. So it states that the valence electrons surrounding a central atom repel one another. So elektron di mana? Central. Okay, repel one another. So bila berlaku repulsion, penolakan, so this bonding pair, okay, ataupun electron pair, lone pair, arrange themselves to be as far as possible. Sejauh yang mungkin. Kenapa nak jauh? Supaya dia dapat minimize, okay, mengurangkan repulsion tersebut. Okay, so in this chapter, in this subtopic, okay, you have to, you will go through 3 terms, electron pair, bonding pair, lone pair. Okay, jadi nanti saya tunjuk apa beza lone pair, apa beza bonding pair, apa beza electron pair. Okay, jadi kalau kita tengok balik yang ni tadi, okay, this is the structure. Jadi kalau kita lukis Lewis structure, tak kisah awak nak lukis bond ni macam mana pun, okay, ikut suka awak for Lewis structure. But kalau soalan dah tanya awak lukis molecular geometry, bila molecular geometry, molecular shape, you tak boleh lukis ikut suka hati awak. Jadi kita akan ikut VSEPR theory untuk predict macam mana bentuk dia. Okay, sebab
bond ini, okay, ikutkan VSEPR, dia ada repulsion antara bond. Jadi, dia akan susun bond ini sejauh yang mungkin supaya dapat mengurangkan repulsion di antara elektron tersebut. Jadi, macam ni kita nak tahu apa shape-shape dia tu. Okay, so before that, kita go through this first. Okay, we can divide the molecules or compound into two categories. The first one, central atom, no lone pair. So, example this. Kalau awak tengok carbon, okay, central atom ni adalah carbon. Okay, tiada lone pair langsung dekat carbon ni. So, itu yang first category. So, kategori yang kedua adalah obviously ada lone pair dekat tengah. Tak kisahlah satu ataupun lebih. Okay, as long as ada lone pair. Jadi, untuk video kali ini, saya akan go through kategori yang pertama sahaja yang tiada lone pair. Okay, jadi kita akan tengok example-example saya pun. Saya akan go through explanation kalau untuk compound yang tiada lone pair. So, kita pergi dulu basic molecular shapes. We have 5. Linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal and octahedral. Okay, so untuk ni macam mana kita nak tahu compound itu ada shape yang mana satu? So, first thing kita akan tengok benda ni dulu. Electron pair. Okay, electron pair yang berada di central atom. So, kalau electron pair, awak tengok central atom, awak kira electron pair, ada 2 electron pair, jadi basic shape dia adalah linear. Kalau 3, trigonal planar, 4, tetrahedral, 5, trigonal bipyramidal, and 6 electron pair, octahedral. Okay, so fahamkan yang ni dulu. Okay, jadi electron pair, kita akan tengok benda yang pertama kita akan tengok adalah electron pair. Okay, yang seterusnya adalah, okay, kita akan go through satu-satu macam mana nak tentukan molecular geometry untuk compound. Okay, this is the first category, no lone pair, without lone pair. Okay, so kalau molecules itu tiada lone pair di tengah, so yang pertama is kalau dia ada general formula AB2. Okay, apa pula general formula ni? Okay, don't worry, later saya akan explain macam mana kita nak tentukan general formula dia apa. So, kalau AB2 shapes ni adalah linear and this is the shape, bentuk dia. So, A dekat tengah, ada B. And bond angle is 180 degree. Okay, ada berapa terminal atoms? 2 terminal atom. And then bond angle is 180 degree and this is the example of compound with this shape. Okay. So, apa yang seterusnya? Kalau kita ada general formula AB3. So, this is the shape trigonal planar. Bentuk dia adalah begini. Jadi, awak nampak dekat situ A dekat tengah. Lepas tu B. B. Okay, so bond angle adalah 120 ke 120 degree. So, bond ini kepada bond ini 120 sama semua. Okay, semua 120. Okay. Jadi, berapa terminal atoms itu? 3 terminal. Ya Allah. 3 terminal atoms, okay? With the bond angle 120 degree. And this is the example of compound. Okay, next. AB4. The shape is tetrahedral. Bentuk dia macam mana nak kena lukis? Macam ni bentuk dia. Okay, so angle is 109.5 semua sini pun sama. Semua bond, semua angle dia sama 109.5. So A dekat tengah, lepas tu kita ada B. Jadi ada berapa terminal atom di sini? Kita ada 4. Okay, and bond angle 109.5 degree. And this is the example of compound. Okay. The next one is AB5. So, kalau general formula is AB5, the molecular shapes or molecular geometry will be trigonal bipyramidal. And this is the shape. Okay, untuk trigonal bipyramidal je ada 2 angle. Okay, angle yang pertama, okay, kalau awak nampak bentuk dia, kita ada atas, kita ada bawah. Lepas awak nampak ni bentuk segitiga. 1, 2, 3. Okay, bentuk segitiga. Jadi yang ini dengan yang ni, okay, 120. So, maksudnya kat sini pun 120. Yang ni pun 120. Okay, so 90 tu macam mana? Yang atas ni dengan yang tepi ni. Yang atas ni dengan yang ni. Yang ni dengan yang ni. Okay, semuanya
90. So kalau yang bawah ni with this also 90 degree. So bond ini dengan bond ini pun 90 degree juga. Okay, so hopefully boleh nampak lah. So this is A, B, B, B. Okay, ada berapa terminal atom ni? Kita ada 5. Okay. Okay, that's the bond angle 90 degree and 120 degree. So ni awak kena label tau dalam lukisan. And this is the example PCl5. Okay, the last one, if you lukis, okay, if the compounds have general formula AB6, this is the molecular shape octahedral and this is the drawing. Okay, bentuk dia. So yang ni senanglah 90 degree semua. Ini semua bond 90 degree. Okay, jadi kita ada A dan kita ada B6. Okay, berapa terminal atom? Ya Allah, sorry. Okay, kita ada 6 terminal atom and this is the bond angle 90 degree. This is the example actually F6. Okay, jadi kita dah go through the general formula. We have go through the bond angle and what is the shape for the compounds. Okay. Jadi ini adalah summary dia. So kalau kita ada AB2 sebagai general formula, shape dia akan jadi linear. Okay, kalau awak tengok tadi, awak akan lukis macam ni kan linear dia. So A dekat tengah, lepas tu bulat, lepas tu bond, lepas tu B. Okay, ini bentuk linear. Tapi adakah kita perlu lukis begini? Don't worry, okay, you don't have to draw like this. Yang ada bulat-bulat ni, tak payah. Okay, macam mana kita nak lukis? Senang je. A dekat tengah. Bond. B. Bond. B. Siap. Lukis macam ni je. It's very simple. Okay, contoh. Saya ada apa tadi? Contoh BeCl2. Tadi kalau awak pergi slide balik dekat yang linear. Okay, BeCl2 adalah example dia. Jadi macam mana kita nak lukis? Be dekat tengah. Cl. Siap dah lah shape awak. Senang je. Okay. Yang susahnya bukanlah susah. Yang confusing sikit untuk awak tentukan shape dia apa. Okay. Kalau nak lukis tu senang je. Jadi trigonal planar macam mana pula? Okay. So kalau trigonal planar kita kena lukis bentuk macam trigonal planar. So contoh A dekat tengah. And then we have 3 bond. And 3 terminal atom. Okay, jadi selama ni contoh kan kalau awak ada 3 bond kan awak lukis macam ni. Okay, contoh kan. Macam ni kan. Jadi ini untuk Lewis structure. Ya Allah, okay, untuk Lewis structure boleh. Tapi untuk shape, kalau awak kena lukis shape atau geometri, tak boleh lukis macam ni untuk shape. Okay, so shape mesti bentuk dia. Okay, shape mesti ikut bentuk dia. Jadi maksudnya awak kena lukis macam bentuk trigonal planar. Lewis structure tak kisah macam mana. Okay, how about tetrahedral? A di tengah. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Kena nampak bentuk dia macam ni bila awak lukis. Kalau perasan tu macam apa? Kaki ayam ataupun apa? Mic stand. Macam tu lah. Okay. That's tetrahedral. Trigonal bipyramidal ada 5. Okay, A dekat tengah. Central atom. Okay, lukisan ni macam mana? 1, 2. Okay, atas bawah. 1, 2, 3. Macam segitiga. So, 1, 2, 3, 4, 5 bond. Okay, jadi this is the trigonal bipyramidal. Okay, how about octahedral? 6. Atas bawah bentuk macam X. X. Nampak ke X ni? Okay. So this is octahedral. Jadi actually taklah susah pun untuk awak lukis. Okay. Because we don't have to draw macam 3D. Tak payah. Okay. As long as boleh nampak bentuk dia macam mana. Okay. Jadi saya dah tunjuk macam mana kita nak lukis. Next is how. Okay. This is the steps. Okay. How we can determine what is the molecular geometry or molecular shape for that compound. Okay, the first step, we must draw the most plausible Lewis structure first. That's why saya cakap Lewis structure is very important. Awak kena lukis Lewis structure yang betul
dah siap Lewis structure awak. Step yang kedua, kira berapa elektron group. Okey, group ini potong, gantikan dengan pair. Saya akan guna elektron pair. Okey. Berapa elektron pair around the central atom? We concern central only. Okay, tengok central. And the next one is, after you determine the electron pair, awak boleh terus establish the basic electron arrangement yang 5 tadi. Kan? Apa? Linear ke? Tetrahedral ke? Based on the electron pair. Okay, lepas tu, kira berapa lone pair, berapa bonding pair, apa general formula? AB4, AB5, AB6. Okay, so apa pula lone pair dengan bonding pair ni? Apa beza dengan electron pair? So, saya akan explain nanti. And the last one is, barulah awak boleh determine the molecular geometry and also the bond angle. So, this is the steps. Okay, later I show you how. Okay, so remember, saya recap balik, kalau kita dah tentukan electron pair, kita boleh terus tentukan basic electron arrangement dia apa, 5 ni. Lepas tu, kalau awak ada 2 bonding pair, kosong lone pair, so AB2 linear, and seterusnya lah, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal dan octahedral. Okay, kenapa semua kosong? Sebab saya dah explain tadi, untuk video kali ni kita go through apa? Molekul yang tiada lone pair di tengah. Okay, jadi semua contoh-contoh yang saya guna dalam ni memang kosong lah lone pair dia. Jadi macam mana kita nak tengok? Okay, kita terus pergi example. Bukan example, test yourself 7. So, supposedly awak kena buat lah ni. Tapi saya akan tunjuk 2, CH4 dengan BF3. Okay, so yang lain awak kena buat lah. Okay, step yang pertama tadi apa? Kita akan lukis Lewis structure. So, untuk lukis Lewis structure, jangan lupa kena determine the total valence electron first. So, this one I dah letak dekat sini. Dia ada 8. Okay, C dekat tengah. Lepas tu kita ada 4 hash. Okay, hash. Okay, remember, kalau awak nak lukis Lewis structure, tak kisah pun bentuk dia macam mana. Yang penting ada bond yang betul lah. So, 1, 2, 3, 4 bond. Tolak 8, tinggal kosong. Jadi, dah habis elektron. Tengok dekat central. Octet belum? Dah octet. So, dah settle Lewis structure awak lah. Okay. Jadi, sekarang saya dah buat step yang pertama. Okay, this is my Lewis structure. Okay. Okay, jadi Lewis structure saya ni, daripada Lewis structure kita akan keluarkan beberapa information. Jadi sekarang kita akan tulis information tersebut. Apa yang kita nak keluarkan. Jadi based on the steps tadi, okay, yang pertama, okay, this is second step Okay, yang pertama awak kena tengok berapa electron pair. Berapa electron pair? Electron pair kita tengok yang tengah ni je, central atom. So, setiap bond ada 1 electron pair. 1, 2, 3, 4. So, 4 electron pair. Okay, awak tulis. Okay, malah saya tulis penuh juga. So, awak kena tulis penuh electron pair. So, kalau 4 electron pair, pergi balik slide yang saya bagi apa? Yang basic tadi. So, kalau 4 electron pair, apa basic electron arrangement dia? So, basic electron, okay, ni tulis penuh, arrangement. Kalau 4, dah, sampai dah slide tu. Berapa? Apa? Betul, tetrahedral. Okay, jadi sekarang steps yang seterusnya adalah kita nak tengok berapa bonding pair, berapa lone pair. Okay, tengok berapa bond? 1, 2, 3, 4 bond kan? Jadi dia ada 4 bonding pair. Sekarang tengok dekat carbon, ada lone pair tak? Ada tak lone pair mana-mana dekat sini? Tak ada kan? Jadi kosong, jawab. Okay, kejap Saya padam dulu. Kenapa macam ni? Okay, jadi sekarang ada lone pair tak dekat situ? Tak ada. Jadi terus tulis 0 lone pair. Yang inilah yang akan memberi kepada awak general formula tersebut. Okay, sekarang awak ada center, ada 1A. Okay, berapa bonding pair? 4 kan?
So, B4. Okay, jadi kosong lone pair. Okay, lone pair tu nanti bila kita pergi example yang ada lone pair, boleh nampak beza dia. Okay, jadi sekarang kalau AB4, apa molecular geometry? Okay, pergi tengok dekat awak punya nota. Kalau general formula dia AB4, apa molecular geometry? Ya, betul. Tetrahedral. Okay, so ni semua kena tulis dalam jawapan Kalau soalan kata explain, so this all information kena ada dalam jawapan you. Okay, last kali bond angle. Okay, apa bond angle dia tadi? Kalau shape dia tetrahedral, 109.5 degree. Okay, so dah settle semua. Step yang ketiga apa? Kita kenalah lukis mengikut shape tersebut. Jadi C dekat tengah. Tak boleh lukis macam ni kan? Geometri dia. Okay, hash. Macam apa? Kaki ayam ataupun mic stand. Mana-manalah macam ni. Okay, dan awak kena indicate angle. Angle tu tak kisah antara bond yang ni dengan yang ni. Boleh nak indicate dekat sini boleh, dekat sini boleh, sini mana-manalah. So, 109.5 degree. Okay, siap dah awak punya explanation. Cara jawab. Okay? Okay, contoh kedua BF3. So, saya dah kira 24. Jadi, kita akan lukis B dekat tengah. F, F, F. Then, we minus with 6. Left with 18. So, setiap ni kita letak lone pair. Okay, 18. Kosong. Okay, tengok octet ke tak? Oh, tapi B adalah bebal. Antara bebal. Jadi, B boleh incomplete octet. Jadi, ini dah siap Lewis structure. So, Lewis structure dah siap. Okay, kita pergi macam mana? Alamak. Yang ni. So, saya dah terus tulis untuk awak. Sebab tadi saya dah go through kan? So, this is the Lewis structure. And then, kita tengok berapa elektron pair dekat B. 1, 2, 3 elektron pair. Okay, sebab setiap bond ada satu pasangan elektron. 1, 2, 3 elektron pair. So, ada 3 elektron pair. So, bila 3 elektron pair, tengok balik nota. Apa basic molecular geometry? Betul. Trigonal. Planar. Okay, next. Berapa bonding pair? Berapa bond? 1, 2, 3. 3 bond. Ada tak lone pair dekat B? Ada tak lone pair kat sini? Tak ada kan? Kosong. Okay, apa dia punya general formula? A, B, 3. Sebab bond dia ada 3. Okay, kalau AB3, apa shape dia tadi? Sama. Trigonal. Planar juga. Okay, what is the bond angle? 120 degree. Okay, jadi step yang seterusnya kita akan lukis. Awak tak boleh lukis bentuk macam ni dah. Lewis structure tak apa. Kalau nak lukis shape, mesti ikut shape. B dekat tengah, bentuk trigonal planar. Ni awak boleh refer balik slides, dalam video yang saya tunjuk macam mana nak lukis tadi. Don't forget the dots. The dots is important. Okay. And what else? Betul. Tunjuk bond angle. Okay, tak kisah mana-mana sini boleh, sini boleh. 120 degree. Siap dah lah. Okay, jadi ini adalah cara untuk you explain. Jadi semua komponen test USS 7 mesti jawapan awak steps dia macam ni. Saya nak ada 3 steps. Okay, the first step is Lewis structure yang betul. Mesti octet. Second step, keluarkan semua information. Berapa elektron pair? Kalau 3 elektron pair, apa basic dia? Berapa bonding pair? Berapa lone pair? What is the general formula? And what is the molecular geometry and bond angle? Okay? So, basic shape refer electron pair. Molecular geometry refer the general formula with the bond angle. And the last steps you must draw following the trigonal planar, following the molecular geometry. And don't forget to indicate the bond angle. Okay, jadi apa yang tinggal? Yang tinggal adalah untuk awak. Ini sudah untuk buat 1, 2, 3, 4, 5 lagi contoh. Tolong buat and then upload your answer through the Google Forms yang saya akan bagi nanti. Okay, so that's all for this video. Hope you understand and thank you for listening. See you guys in the next video.
esok lah kot. Next tutorial session lah. Saya akan bagi video yang seterusnya. Okay, that's all for this video. Thank you.